saliran di Malaysia. Okey, saliran ialah sungai lah. Okey. Okey, saliran di Malaysia merujuk kepada sungai dan juga tasik. Okey, kebanyakan sungai di Malaysia adalah pendek, beraliran deras dan berliku-liku. Sungai di Malaysia adalah pendek lah. Okay. Oleh kerana sungai pendek, jadi dia punya air mengalir dengan sangat laju, sangat deras. Okay. Dan dia berliku-liku. Berliku-liku dia ialah macam mana berliku-liku? Tahu tak? Tahu macam mana berliku-liku? Hello? Anybody home? Tahu ah? Yes. Tahu ah sungai Yes. berliku-liku ah? Yes. Kita tengok sungai berliku-liku. Jay Chow. Jay Chow. Uish. Apa benda? Setting. Sungai berliku. YouTube je, tengok YouTube. Saya YouTube lah. Cikgu, image kamu tadi. guna komputer. Yalah komputer lah. Bagi YouTube lah. Kita tengok. Sungai berliku-liku kalau kita tengok yang Sarawak punya sangat cantik. Ha macam ni. Kalau dari atas sungai berliku-liku macam ni. Dia berliku-liku macam ular ni berliku-liku. Macam Sungai ZZI. Ini pun sungai berliku, sangat cantik kalau tengok dari atas. Macam ni. Ini ialah nanti dia akan putus. Ya, ini dia akan membentuk tasik ladam nanti. Macam ni. Ini di Alaska. Cikgu. Ini sungai Amazon. Cikgu. Ya. Kenapa? Ada kan jalan raya liku-liku? Ada, jalan raya pun ada berliku-liku tapi jalan raya itu manusia yang buat. Sungai ini dia natural. Ya, ini tak ada manusia yang buat. Ini memang dia semula jadi. Ya. Okay. Yang Genting Highland kan. Genting Highland itu kenapa? Jalan berliku-liku ah? Yalah. Ya. Itu tak ada sungai. Kita naik atas. Okay. Kita naik atas. Okay. So dia punya sungai-sungai di sini, kamu kena hafal juga dia punya sungai, nama sungai. S1 ini di Perak, di Kedah. Kedah sini ada Sungai Muda. S2 ini di Perak. Perak ini Sungai Perak. S3 ini, S3 di Kelantan. So namanya Sungai Kelantan. S4 di ini ialah Selangor. Okey, S4 ini Selangor, namanya Sungai Bernam. S5 di Pahang. Ini Sungai Pahang. S6 ni di dekat apa tu? Johor. Di Johor dan juga dia di Sempadan. Sempadan antara Pahang dengan Johor. So ini Sungai Entau. Okey. Lepas tu S7 di Sabah atas ni. Ya, ini Sungai Sugut. S8, yang ini S8 Sungai Padas. S9, paling panjang di Sabah. S9 Sungai Kinabatangan. Okey. S10 di sini Sungai Baram. S11, ni sungai ni kamu tengok. Dari dalam ni sampai luar. Paling panjang di Malaysia. Sungai Rajang. Okey, sungai paling panjang di Malaysia. Okey, dan S12 yang kecil yang di sini Sungai Batang Lupar. Jadi semuanya ada 12 sungai. Sungai ya. Lepas tu Tasik. Tasik ada 3. Tasik Kenyil. Saya rasa ini kamu pernah dengar ni Tasik Kenyil. Ya, Tasik Kenyil ni di Terengganu. Okey, lepas tu dia ada 2 lagi Tasik di Pahang. Ya, satu atas, satu bawah. Bawah tu Berak. Tasik Berak, atas tu Tasik Chini. Okey? Tasik Berak. You nak baca Berak pun boleh tapi ejaan jangan salah lah Berak. You nak Berak ke, Berak ke, suka hati nak baca macam mana. Tapi saya suka baca Berak, Tasik Berak. Okey, Tasik Berak, Tasik Chini. Dua-dua di Pahang.
Okay, so ini untuk tasik-tasik dan sungai ya, saliran yang ada di Malaysia. Kenapa Govil? Okay, dah. Ini yang last. Lepas tu kepentingan. Okay, jadi kita sudah belajar tanah tinggi, tanah pamas, pinggir laut, saliran. Jadi apakah kepentingan semua ini di Malaysia? Kenapa? Aduh. Belajar jangan main . Okay. So kita tengok apakah kepentingan tanah tinggi. Okay. Jadi kamu tahu tanah tinggi ini kita boleh buat pertanian kan? Kita boleh buat pertanian. Sebab suhunya 18 darjah Celsius. Kawasan tanah tinggi ini dia sejuk. Boleh tanam apa? Tanaman hawa sederhana seperti teh, sayur-sayuran, buah-buahan dan bunga-bungaan. Contohnya, Cameron Highland di Pahang. Okay, Kundasang di Sabah. Okay, dia sudah bagi ayat sudah penuh, sudah cantik ni ayat dia. Okay, kawasan tadahan. Kawasan tadahan ini ada di kawasan hutan. Okay, kawasan tadahan. Jadi kawasan tanah tinggi yang berhutan tebal akan menjadi kawasan tadahan hujan dan punca sungai. Okay, you tengok punca sungai. Okay, contohnya kita tengok di sini. Kawasan dalam-dalam ini adalah kawasan gunung. Kawasan tepi-tepi ini adalah kawasan tepi dengan laut, betul. Jadi dia punya sungai adalah start daripada kawasan gunung di sini. Dia start daripada atas yang mengalir pergi ke kawasan laut. Dari tanah tinggi dia mengalir turun ke kawasan yang rendah. Okay? So ini pun sama. Contohnya yang Sungai Pahang ni. Dia daripada atas ni, daripada atas dia mengalir turun ke sini. Yang ini dia turun ke sana. Yang ini dia turun ke tepi. Semua dia akan turun ke kawasan laut. Okay? Ini dia turun ke laut, ini dia turun laut, ini turun laut, turun laut. Okay? Jadi dia mengalir daripada tanah tinggi. Okay, contoh kawasannya Banjaran Setiwangsa, Banjaran Brasing. Okay, jadi semua kawasan hutan ialah kawasan tadahan yang menyimpan air. Ya, simpan air. Kawasan ni sangat penting. Okay, yang ketiga, pelancongan. So, tanah tinggi boleh jadi kawasan pelancongan. Contohnya, Genting Highland di Pahang, Gunung Kinabalu di Sabah, Gua Nia di Sarawak, Bukit Fraser di Pahang. Okay? Empat tempat ni pernah pergi mana? Pernah pergi Fraser tak? Genting Highland dan Bukit Fraser. Oh iya ke? Bukit Fraser saya tak pernah pergi lagi. Tempat di Pahang. Yalah, tapi Saya Saya pernah. Bukit Fraser. tempat tu tak ada apa-apa kan? Tak ada apa-apa. Tak ada. Sejuk. Kenapa? Genting Boleh Highland. cerita sikit tak kenapa? Tak tahu lah. Tak ada Ada apa-apa jual yang coklat je. 1 jam ada pokok. Cas bateri lah. Okey, lepas tu yang keempat, tanah tinggi dia boleh buat penjanaan kuasa hidroelektrik. Okey, dia boleh buat hidroelektrik ini di kawasan kawasan tanah tinggi. Bukan, kawasan dekat dengan hutan. Sebab hutan ni dia banyak air. Ya, sebab kawasan tadahan. Jadi tempat ini dia boleh buat kuasa hidroelektrik sebab sungai di kawasan tanah tinggi, apabila dia turun ke bawah dia sangat laju kan. Turun dengan sangat laju dia akan memutarkan turbin. Lepas tu dia boleh buat kuasa hidroelektrik. Ya, contohnya di sini kita pun ada empangan Temenggor, Sungai Perak, empangan Kenyil pun di Terengganu, Pasang Air pun ada. Selangor ada ke kuasa hidroelektrik? Macam tak ada. Cikgu, Ha? dalam bahasa Inggeris ialah electric dam. Ya betul. Ada ke di Selangor? Macam Tak tahu. Ada sungai dalam Selangor. Sungai memang ada tapi tak ada empangan tak ada. Okey, lepas tu kepentingan tanah tinggi. Okey, tanah tinggi dia ada hutan hujan tropika kan. Jadi boleh membuat pembalakan.
Okey, pembalakan sebab dalamnya ada banyak kayu keras. Kayu keras ni contohnya pokok meranti, keruin, cengal, merbau, semua ini boleh dijual dengan harga yang sangat tinggi. Ya, negara kita boleh ekspor ke luar negara untuk buat perabot lah, buat kayu papan lah semua. Okey. Jadi yang pertama, kita sudah habis kepentingan tanah tinggi. So kepentingan tanah tinggi yang pertama, dia boleh jadi kawasan pertanian. Kedua, kawasan tadahan. Ketiga, kawasan pelancongan. Keempat, boleh buat hidroelektrik. Kelima, pembalakan. Okay, so ini yang boleh buat di kawasan tanah tinggi, kepentingan dia. Okay, lepas tu tanah pama. Tanah pama tanah rendah ya. Okay, so kita boleh buat pertanian juga. Jadi tanah pama ini kita punya tanaman lain. Kita boleh tanam apa? Sayur-sayuran boleh tanam kan? Kita boleh tanam apa lagi? Padi. Padi, tanaman padi. Tempatnya dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan. Lepas tu pokok getah dan kelapa sawit. Contohnya di Johor, dataran Johor. Okay. Lepas tu kawasan tanah pama boleh buat rumah-rumah pertempatan. Okay. Banyak tempat boleh buat pertempatan. Yang ketiga, boleh buat pengangkutan dan berhubungan. Ya, so boleh membina jalan raya, lebuh raya, landasan kereta api, lepas tu lapangan terbang semua ni. Okey? Dia boleh sebab tanahnya rata dan sangat luas. Kemudian yang keempat, tanah pama ini boleh buat banyak kilang, kawasan perindustrian. Okey, kawasan boleh buat kawasan perindustrian. Yang kelima, tanah pama pun ada kawasan pelombongan. Ada sesetengah tempat tu ada banyak sumber mineral. Bukan mineral water, sumber mineral contohnya ada emas, ada biji timah, ada petroleum, itu ialah sumber mineral. Okey, contohnya dia kata, dia pergi korek lah, korek tanah itu tengok ada apa. Contohnya pelombongan. Cikgu, saya pergi korek. Korek mana? Okey, pelombongan biji timah ni contohnya di Lembah Kinta Perak. Pelombongan emas ada di Bau Sarawak. Okey, jadi ada lagi banyak tempat yang ada kawasan pelombongan. Ya, bukan suka-suka nak pergi korek-korek bukan ya. Pelombongan dia mesti pastikan bawah itu dia sudah apa tu? Dia sudah tengok, dia sudah nampak bawah tu ada apa, lepas tu baru mereka boleh melombong. Okay, so Cikgu, ini macam mana mereka tahu? macam mana mereka boleh tahu? Sebab sekarang kalau contohnya sekarang teknologi sudah maju kan. Mereka boleh guna satelit. Mereka boleh menggunakan Macam cikgu X-ray kan? dia macam boleh X-ray tapi menggunakan satelit. Weising tahu so itu weising. Dia boleh nampak ya. Dia boleh zoom tempat tu ada apa. Dia boleh nampak sampai bawah tanah. Okey? Jadi kita tahulah tempat tu ada apa. Ya. So ini pun 5 kepentingan tanah pama. Okey? Kemudian pinggir laut. Pinggir laut boleh buat apa? Satu, boleh buat pelabuhan. Pelabuhan Sematau. Okey? Kawasan pelabuhan. Jadi kapal-kapal boleh berhenti di sini. Okey? Yang kedua, pinggir laut boleh jadi kawasan pelancongan. Sebab apa? Sebab pantainya berpasir, lautnya, airnya sangat bersih. Pulau, kita ada banyak pulau-pulau. Pulau-pulau pun sangat cantik, kan? Okey. So pinggir laut, kawasan perikanan. Ya, kawasan perikanan. Okey, kawasan yang boleh membekalkan kayu bakau. Ya, sebab pinggir laut ada banyak pokok bakau. Jadi kayu-kayunya boleh buat cerucuk bangunan, boleh buat Perikaran itu apa? ikan. Tahu ikan enggak? Ikan. Yuhu, perikanan, ikan. Ya. Okey. So boleh tangkap ikan, perikanan, kegiatan menangkap. Kemaman tu apa? Kemaman itu ialah nama tempat di Terengganu. Kemaman ini ialah kampung nelayan. Okey, Kemaman. Cikgu, saya pernah pergi Sandakan di Sabah. Ya ke? Sandakan tak ada apa pun. Dia ada sepilok.
Ada crocodile farm. Tandakan tak ada Tak apa. Okey lah, nak pergi sana jalan-jalan pun boleh. Makan seafood. Okey. So, ini kayu balak boleh dapat kayu balak. Bukan kayu balak, kayu bakau. Bakau. Okey. So lepas tu pembinaan rumah api. Okey, rumah api ini ini dalam Cina kita panggil apa? Saya sudah lupa lah rumah api. Yuan tahu ke apa itu rumah api? Semua teng Dia loa. buat api. No. Teng Yang loa. menyalakan tu. Dia kata ini benda ini dia akan dibina di teping tinggi untuk kalau dia waktu malam ada lampu dia ada lampu, lepas tu kapal-kapal nampak lampu dia boleh pergi ke tempat tu. Itu kita panggil rumah api. Tahu tak? Lighthouse. Ya, lighthouse, betul. Untuk bagi boat pergi mana-mana. Ya, untuk buat datang. So kalau buat itu nampak ini lampu, dia tahu itu adalah tempat yang boleh berhenti macam tu lah. Okey. Lepas tu kawasan pelombongan ini melombong di kawasan laut. Ya, contohnya pelombongan petroleum dan gas asli. Sebab petroleum gas asli ini kawasan laut. Okey, so ini pelombongan pun ada. Okey, jadi untuk pinggir laut dia ada 6 kepentingan. 1, boleh buat pelabuhan. 2, buat kawasan pelancongan. 3, kawasan perikanan. 4, boleh membekalkan kayu bakau. 5, boleh membina rumah api. 6, boleh melombong petroleum dan gas asli. Okey? Okey, terakhir saliran. Kita punya sungai. Sungai boleh buat apa? Okey, sungai dia boleh jadikan sempadan. Sempadan kalau dalam Cina 就是讲 borderline, tahu mah? Tahu borderline mah? Tahu borderline? Tahu borderline? Tahu. Borderline ini menggunakan sungai untuk menjadi borderline. Contohnya antara Malaysia dengan Thailand. Kita tengok Malaysia, Thailand, tengah-tengahnya ialah Sungai Golok. So sungai ini memisahkan. Dekat Langkawi boleh tengok cikgu. Apa tu? Dekat Langkawi boleh tengok tu Thailand. Ya ke? Saya tak pernah pergi sana. Tapi jauh-jauh lah. Mesti tahu lah. Langkawi negeri apa? Kedah. Langkawi ialah Kedah, dia punya pulau, satu pulau Langkawi. Dia bukan di darat punya, dia di pulau. Perlis kita tengok itu Thailand. Boleh, Perlis sebelah dengan Thailand . Dia lagi dekat. Kelantan tu sama. Kelantan pun dia ada satu sungai di sana, itu ialah borderline. Okey. So ini Kedah dengan Pulau Pinang. Kedah dengan Pulau Pinang tengah-tengah ada satu sungai, Sungai Muda. Okey. So dia menjadi sempadan, borderline. Okey, yang kedua, sungai boleh buat hidroelektrik. Tadi sudah belajar. Mana kita belajar hidroelektrik? Tanah tinggi kan? Tanah tinggi pun boleh hidroelektrik. Sungai pun boleh hidro. Okey, kemudian perikanan. Sebab ini sungai kan, sungai boleh tangkap ikan, perikanan boleh. Tapi dia punya ikan ialah ikan air tawar. Sebab sungai ialah air tawar. Okey. Kamu tahu kita ada ikan air masin, ikan air tawar. Tahu kan? Tahu. Okey. Lepas tu pengairan. Pengairan ini maksudnya ini sungai kecil ini dia akan sampung air akan dibawa masuk ke kawasan menanam padi. Yang hijau-hijau ini bukan rumput hijau-hijau ini ialah padi. Okey? So sungai ini dia akan membawa air masuk ke kawasan padi ini supaya dia boleh menanam padi 2 kali setahun. Okey? 2 kali setahun tak payah dia tunggu hujan turun baru boleh boleh tanam padi. So dia gunakan sungai macam ini dia boleh tanam. Okey, lepas tu pengangkutan sungai sebagai pengangkutan.
Okey, banyak lagi tempat yang masih menggunakan sungai. Contohnya di Sarawak. Ya, Sarawak ada banyak kawasan ulu-ulu. Kawasan ulu-ulu kampung-kampung dalam yang tempatnya tidak ada jalan. Kereta tak boleh masuk, hanya kapal saja yang boleh masuk. Bot yang boleh masuk ikut sungai. Okey, jadi orang-orang yang hidup di dalam Sarawak tu, pedalaman tu sangat kesian. Kalau mereka mau keluar naik bot keluar, bot mereka bukan bot yang tu apa? Yang jet ski tu tau, yang cepat ni tu bukan. Dia Mereka mati satu. menggunakan tenaga manusia yang apa tu? Apa tu? Yang melayai. Pelan-pelan dia keluar. Mengambil masa 2-3 jam untuk keluar. Jadi mereka lama-lama keluar satu kali. 1 bulan mereka keluar beli barang, masuk macam tu. Satu bot. Macam MCO lah. Yalah, satu bot penuh dengan barang. So mereka memang Hari- apa tu? Hari-hari dalam rumah saja. Mereka sana pun ada pekan yang kecil. Ya, ada pekan kecil. Tapi di sana penduduk tak ramai lah. Tak ramai. Kalau cikgu yang mengajar kat dalam pun sangat kesian. Ya, di dalam tu tak ada elektrik. Dia punya elektrik hanya pagi saja ada. Lepas tu malam start tak tahu pukul berapa dia akan tutup. Mereka guna solar. Ada sekolah. Tapi dia punya pelajar sangat sikit. Satu kelas mungkin 1, 2, 3 orang macam tu. Dia punya cikgu pun kesian. Semua orang dalam satu kelas. Yalah, ada kawasan yang macam tu di Sarawak. Sebab Sarawak sangat besar, banyak tempat kawasan pedalaman. Selangor ada. Selangor tak ada pun. Selangor tak ada. You tengok kita punya kelas mana ada 1-2 orang. Belajar sikit. Sana 7-6. tak ada elektrik, tak ada wifi, semua tak ada. So nak buat macam Bosan. Yalah, memang mereka hidup tanpa internet. Ada telefon pintar. Ada. Telefon pintar tak tahulah ada line ke tak ada line. Kalau ulu sangat saya rasa tak ada line lah. Bina itu. Lain itu. Saya pun tak tahulah. Okey. Lepas tu ini kalau itu di Sarawak lah. So pengangkutan sungai masih lagi penting lah. Terutamanya di Sarawak. Sabah pun masih ada lagi. Sabah. Tapi sungai di Sabah ini untuk mengangkut kayu balak. Ya, mengangkut kayu balak. Bukan mengangkut orang. Pukul berapa? Habis sikit lagi. Aduh. Sikit lagi. Okey. Yang keenam. So sungai ini dia akan membekalkan air kepada kita. Ya, kita boleh minum air daripada air sungai. Bukan air daripada laut. Ya. So kita sungai sangat penting. 2 tempat je ada sungai, lain tempat tak ada air. Apa tu? Kan 2 tempat je ada sungai yang boleh minum air. Dua Kalau di tempat. Johor tak ada, lepas tu tak boleh minum air lah. Okay, contohnya macam di Singapura. Singapura mereka memang tak ada tanah tinggi. Singapura tu semua tanah rendah. Dia pulau kecil saja kan Singapura. Jadi Singapura dia membeli air dengan Malaysia tau. Dia membeli air dengan Malaysia. Tapi sekarang mereka punya teknologi sangat tinggi. Mereka boleh buat air sendiri. Mereka ambil air laut. Lepas tu guna teknologi mereka. Saya sudah lupa new water kan. Saya pun sudah lupa new water. Lepas tu mereka boleh kasih tapis. Air laut itu jadi air minuman. Tapi tidak mampu untuk apa? Untuk menampung semua orang. Jadi mereka masih lagi membeli dengan Malaysia. Kalau Malaysia ni kita ada banyak air. Tapi orang selalu bazir air kan. So, yang ni kegunaan domestik. Untuk kegunaan harian lah, untuk minum, makan, membasuh, membuat apa-apa kerja. Okay. So, ini adalah kepentingan saliran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Right. Jadi inilah yang kita belajar hari ini. Okay ke? Okey. Okay. Masalah?
Ada. Tak ada. Ada ah? Okay. So latihan saya tak ada bagi latihan. Okay. Terima kasih. Minggu depan kita terus test untuk bab 6. Okey ke tak Bab okey? 5 tak apa cikgu. Apa tu? Bukan. Saya lupa itu. Bab 5 itu sejarah, saya lupa. Itu sejarah ingat. belum habis kan? Itu sejarah belum habis. Tapi yang bab 6 ini minggu depan. Okey? Jadi tolong baca betul-betul. Betul-betul kamu kena baca banyak ya. Saya akan buat betul-betul. Okey? Betul-betul gambar-gambar yang macam ini. Tolong baca betul-betul. Okey? Yang kawasan Panjaran itu. Kawasan Panjaran, mana sudah Panjaran? Yang Panjaran-Panjaran ini tolong hafal. Okey? Panjaran-Panjaran ini tolong hafal. Ya, jangan lupa yang hari ini punya kepentingan. Okey? So jangan lupa Okey. minggu depan Ya. Okey. So kita stop di sini. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Oh, Megat sudah lari oh, tengok. Cepatnya dia. Okey, bye-bye. Bye. Bye. Okay. Alright.